Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita akan teruskan dengan tajuk 4.2 struktur kod arahan, iaitu bagi standard pembelajaran 4.2.3 menulis pernyataan function dan prosedur. Dan dari segi function, apa itu function sebenarnya? User defined function bermula dengan mentakrifkan function tersebut dalam permulaan atau cara. Selepas itu, pengguna boleh memanggil fungsi tersebut setiap kali tugasan khas function perlu dilaksanakan dalam satu cara. Berikut menunjukkan sintaks pentakrifan sesuatu user defined function. Jadi function user defined function, fungsi dia lah untuk dipanggil semula untuk melakukan tugasan-tugasan yang perlu diulang banyak kali. Okey, jadi kita tak perlu atau cara kita menjadi terlalu panjang. So, define, DEF singkatan dia. Kemudian nama function, anda bebas nak berikan nama function, pastikan jika ada penjarakan mesti ada underscore jika ada jarak. Okey, dan parameter dia. So, apakah parameter di sini? Okey, parameter ni contohnya nilai x dan y, dan fungsi parameter ini adalah fungsi dia untuk menerima dan menyimpan data yang dihantar kepadanya semasa dipanggil. Dan kemudian untuk memulangkan semula data pada pernyataan arahan, function, prosedur atau cara lain yang memanggilnya. Jadi x dengan y contohnya di sini adalah parameter untuk satu function untuk menyimpan data. Dan kemudian kita ada badan function, iaitu lebih pada formula dia lah, dan return dalam kurungan nilai, apakah nilai yang ingin dipulangkan semula. So, kata kunci def digunakan untuk mentakrifkan function. Nama satu function harus mencerminkan tugas khas yang akan dilakukan. Parameter tidak boleh ubah untuk menerima argument nilai yang dihantar kepada function semasa dipanggil. Parameter dimasukkan ke dalam tanda kurungan, dan tarifan nama function dan parameter mestilah diakhiri dengan tanda titik bertindih. Dua titik ni. Okey, itu dia punya format lah, anda kena ikut. So, badan function dimulakan sebaris selepas nama function. Perlu indent dari jidat kiri, perlu masuk ke dalam, ke sebelah kanan sedikit. Badan function terdiri daripada set arahan bagi tugasnya. Perkataan return digunakan untuk memulangkan nilai atau output dihasilkan oleh function tersebut. Okay, dalam kebanyakan bahasa pengaturcaraan, pernyataan return dalam function memulangkan satu nilai saja, tetapi di dalam Python, nilai yang dipulangkan boleh berupa satu nilai atau sekumpulan nilai yang diasingkan dengan tanda koma. Jadi bila dia return, dia boleh jumlah. Jumlah ni adalah hasil tambahan x tambah y, situasi 1. Bagi situasi 2 pula, dia return dalam bentuk ungkapan, tetapi nilainya masih lagi tunggal, x tambah y, ataupun dia return berapa nilai yang diasingkan dengan koma. Contohnya return y, x, ataupun return x, y untuk melihat di manakah yang lebih besar, yang manakah lebih kecil contohnya. Nilai yang lebih besar, nilai yang lebih kecil. Jadi Python boleh mengulangkan dua bentuk nilai, sama ada nilai tunggal ataupun sekumpulan nilai yang diasingkan dengan tanda koma. Okey, kita lihat contoh di sini. User defined function bagi simulasi permainan batu seremban. So, batu seremban adalah sejenis permainan tradisional yang dimainkan di Malaysia. Dalam permainan ini, seorang pemain bermula dengan peringkat yang mudah sehingga ke peringkat terakhir yang disebut buah lapan. Kemudian barulah pemain melakukan aktiviti timbang dan tangkap untuk mendapatkan mata. Jadi dalam contoh ini, kalau kita lihat yang pertama dia timbang, dia timbang dan tangkap. Okay, timbang dan tangkap. So, dalam contoh 4.1, simulasi aktiviti timbang dan tangkap dalam permainan boleh diwujudkan dalam nama user defined function yang akan dibina dan dinamakan bilangan underscore batu. Okay, dalam kurungan. User defined function ini akan menerima satu nilai yang mewakili bilangan batu yang akan digunakan dalam permainan, iaitu 5. Dalam batu ini ada 5 biji batu. Nilai ini akan dihantar ke sub function bagi built-in function random, iaitu random.ranInteger. Jadi bila kita nak menggunakan function secara rawak untuk mendapatkan nilai batu secara rawak, sudah ada built-in function, iaitu namanya random.ranInt, di mana dia akan menghasilkan nombor random secara rawak. Nilai yang dipulangkan kali pertama adalah bilangan batu yang berjaya ditimbang. Okey, yang ni. Selepas itu nilai akan dihantar ke function random, ranInt sekali lagi, dan dipulangkan kali kedua bagi mewakili bilangan batu yang berjaya ditangkap. Jadi pertama, bilangan batu yang berjaya ditimbang, dan yang kedua, bilangan batu yang berjaya ditangkap. Okey, ini adalah contoh pernyataan ataupun segmen kod Python bagi permainan batu seremban. Pertama sekali, random ni adalah satu built-in function yang ada. Jadi kita kena gunakan import
random. Kamu kena type import dan random dahulu. Okay, kemudian kita definekan bilangan batu, user define function yang namanya bilangan underscore batu tadi, X, iaitu formula dia hasil sama dengan random dot rand integer, okay, dalam kurungan 0,x, mana X tu adalah nilai batu, 0 adalah nilai permulaan, 5 adalah nilai akhir, nilai batu. Return hasil. Ini adalah user defined function. Selepas kita declare user defined function, maka kita akan pergi kepada proses untuk membuat panggilan function itu. Okay. Contohnya, adakah anda ingin meneruskan permainan terus sama dengan year, y, while terus equal to y. Okay. Ia akan menggunakan gelung while atau selagi untuk aktiviti tangkap, timbang dan tangkap dapat diteruskan sehingga permainan menamatkan permainan. Jadi hasil timbang sama dengan bilangan batu 5. Jadi bilangan batu 5 ni dia telah pun memanggil user defined function dari bilangan batu. X ni digantikan dengan nilai 5, iaitu nilai bilangan batu. Print hasil tangkapan timbangan anda ialah string hasil timbang batu. Okey. So di sini bila dia memanggil semula user defined function bilangan batu ini, maka dia akan menghasilkan satu nombor random, kerana formula dia lah hasil sama dengan random dot rand integer 0,x. Jadi dia akan panggil satu nilai, atau dia akan proseskan satu nilai random rawak dan dia akan print kat sini. Okey. Kemudian dia akan ulang lagi. Terus adakah sama dengan year? Jika pemain masih lagi ingin meneruskan permainan, year, jadi dia akan timbang lagi sekali, dia akan panggil lagi random dot rand integer ini, iaitu user defined function bilangan underscore batu. Okay, dia akan ulang lagi berapa hasil timbangnya, kemudian dia ulang lagi year. Okay, dan okay, if hasil timbang lebih besar daripada 0, okay, tangkap bilangan batu hasil timbang. Tangkap sama dengan bilangan batu hasil timbang. Jadi bilangan batu ni dia akan panggil semula lah user defined function ini. Okey, tetapi dalam kes ini nilai X telah pun ditukar kepada nilai hasil timbang tadi. Dia dua kali random untuk timbangan dan random untuk tangkapan. Print hasil tangkapan anda digabungkan dengan string tangkap. Okey, kemudian dia akan terus sama dengan input, teruskan year atau berhenti, tidak, tekan year, y ataupun t. Dia akan minta input daripada pengguna nak teruskan permainan atau tidak. Jika year, dia akan patah balik semula ke atas ni. Okey, while terus sama dengan year, y, maka dia akan ulang lagi sehinggalah pengguna mengatakan tidak, iaitu pada ketika itu tangkapan dia adalah kosong. Okey, so ini adalah contoh bagaimana untuk menghasilkan satu user defined function bagi permainan batu seremban. Dan ini adalah output dia. Hasil timbangan anda ialah satu batu. Bila dia proseskan yang pertama ni, random pertama ni, hasil tangkapan anda ialah 1. Tangkapan anda ialah 1. Maksudnya dia akan proseskan kali pertama, kemudian dia akan gunakan user defined function kali kedua, 1 batu, dan kemudian tangkapan 1 batu. Teruskan y, berhenti atau tidak, tekan year. Bila year, dia akan ulang balik semula. Dia akan proses semula user defined function di atas ni. Dia akan dapat randomnya 2 batu. Kemudian dia akan pergi ke sini, dia akan proses lagi user defined function untuk tangkapan, dan hasil tangkapan adalah 1. Teruskan year atau tidak? Tidak. Jika tidak, maka dia akan keluar daripada gelung while ni dan akhirnya menamatkan program. Jadi cikgu menggalakkan anda untuk menulis pernyataan segmen kod untuk aktiviti batu seremban ini menggunakan online Python untuk sebagai latihan anda sahaja dahulu sebelum anda melaksanakan TP 3 yang ini, iaitu aktiviti 4 dan 9, menulis pernyataan function. Okey. So anda boleh buat latihan itu dahulu sebelum anda
menjawab soalan ini bagi membolehkan anda untuk mendapat TP ataupun tahap penguasaan 3. Okey, untuk aktiviti 4.9, anda diberikan satu corak perbelanjaan murid sekolah di Pesta Buku. Kita ada 3 orang murid, Aini, Aru dan Lee, dan sebenarnya itu bukan RM tu, bilangan buku yang dibeli. Okey. Buku cerita, buku latihan, buku rujukan. Okey, dan masing-masing membeli bukulah untuk setiap jenis buku tersebut. Jadi anda ialah ahli jawatankuasa penganjur Pesta Buku. Anda ditugaskan untuk mendapatkan data-data mengenai jumlah bilangan buku yang dibeli oleh murid sekolah. Dekat sini nampak macam ada sedikit kesilapan di sini. Dia minta anda jumlah bilangan buku, tetapi data yang di sini dalam bentuk ringgit Malaysia. Jadi cikgu rasalah yang ini lebih kepada bilangan buku. Jadi kita anggaplah RM ni sebagai bilangan buku. Okey. Bilangan buku yang dibeli oleh murid sekolah, pertama secara keseluruhan, yang keduanya mengikut jenis bahan, dan B, jenis bahan bacaan yang paling disukai oleh murid sekolah. Okay. Tugasan anda ialah pertama sekali anda perlu leraikan masalah ini. Apakah masalah besarnya dan masalah yang kecil yang perlu anda leraikan, dan tugas khas yang perlu anda kenal pasti. Dan yang ketiganya, C, anda perlu menulis pernyataan function menggunakan kod segmen kod Python, okey, dan menggunakan function yang telah anda pelajari, okey, user defined function. Okey. Dan untuk itu anda perlu menggunakan onlinegdp.com untuk Python compiler, dan anda perlu buka dan kita type sama-sama. Cikgu tunjukkan sedikit sebahagian bagaimana melaksanakannya. Selebihnya anda perlu selesaikan secara sendirilah. Okey. Apabila kita buka online Python, dia akan berikan anda boleh type onlinegdb.com. Okey. Dan kemudian anda pilih online Python compiler, dan kemudian anda boleh clearkan kod yang diberikan, default kod yang dia ada. Okey, pertama sekali anda perlu nyatakan apakah tujuan program yang anda ingin bangunkan ini. Okey. Jadi anda boleh berikan tajuk dia, letakkan hashtag, atur cara, membuat analisis. Okey, analisis pembelian buku oleh murid. So, ini nama program tersebut ini. Jadi untuk memberitahu kepada mana-mana yang membina atur cara ini, bahawa atur cara kita sedang ialah atur cara membuat analisis pembelian buku oleh murid. Okey, tak payah guna hashtag lah, kita teruskan print. Bila dia laksanakan program ni, dia tahu. Okey, print, buka kata. Okey, atur cara membuat analisis pembelian buku oleh murid. Penutup kata dan penutup kurungan. Kemudian, biasanya untuk tajuk, biasanya kita akan letakkan, kita akan print buka kurungan, penutup kata, pembuka kata, dan kita masukkan nilai bentuk bintang begitu untuk dia keluar seperti tajuk. Okey, kalau kita run, anda boleh lihatlah di bawah ni dia akan keluar macam ni. Print. Okey, dia akan keluar. Itu cara membuat analisis pembelian buku oleh murid. Jadi bila mereka yang melaksanakan, yang run program ni, dia tahulah itu cara ini untuk membuat analisis pembelian buku. Okey, seterusnya untuk tugasan A dan B ini, cikgu nak anda terus jawab di dalam Python. Tak. Okey, anda boleh lihat kat sini apakah tujuan sebenar
masalah yang diberikan di sini. Apakah masalah besar dia? Okey. Jadi anda typekan print. Masalah besar dia apa? Masalah besar dia ialah untuk mengira, membuat analisis. Analisis pembelian buku. Okey, analisis pembelian buku. Itu adalah masalah besar dia. Okey. Kemudian anda print lagi untuk anda cetak kat sini. Print. Masalah kecil dia apa? Masalah kecil yang pertama, 1. Okey. Iaitu bilangan buku yang dibeli secara keseluruhan. Bilangan buku yang dibeli secara keseluruhan. Okey, itu adalah masalah kecil yang pertama lah. Okey, seterusnya print lagi untuk menyatakan apakah masalah kecil yang kedua. Print masalah kecil yang kedua, apa dia? Kalau kita lihat dekat sini, bilangan buku mengikut jenis bahan. Okey, jadi bilangan buku yang dibeli mengikut jenis bahan. Okey, itu masalah kecil yang kedua. Dan kita ada masalah kecil yang ketiga, jadi print masalah kecil yang ketiga. Jenis bahan bacaan yang paling disukai. Jenis bahan bacaan yang paling disukai. Okey. Jadi bila kita run benda ni, dia akan keluar begitulah. Okey. Dan sebenarnya ini anda boleh buat di dalam kertas dan hantar kepada cikgu, tetapi cikgu nakkan buat semuanya dalam satu program supaya senang. Dia tidak berterabur dan cikgu senang nak tembak untuk jawab soalan ni. So, kita telah pecahkan, kita telah leraikan masalah ini kepada 3 masalah kecil, iaitu bilangan buku dia beli secara keseluruhan, bilangan buku dia beli mengikut jenis bahan, dan jenis bahan bacaan yang paling disukai. Okay, itu adalah 3 masalah kecil yang perlu diselesaikan. Okey. Jadi seterusnya barulah kita masuk pada ruangan bagaimana kita nak menghasilkan penyataan function bagi melakukan tugas khas yang telah dikenal pasti. Pertama, bagaimanakah nak mengira bilangan buku yang dibeli secara keseluruhan. Okay, langkah pertama, kalau kita nak bina segmen kod, kita perlu ada input, kita ada proses dan output. 3 benda yang anda perlu buat terlebih dahulu. Okay, jadi biasanya amalan yang cikgu selalu gunakan ialah cikgu letakkan hashtag input untuk beritahu pengguna program ini bahawa kita sedang dalam proses tuan baris ni adalah baris untuk memasukkan input. So, apakah input yang terlibat di sini? Apakah input yang terlibat di sini? Iaitu bilangan buku, jenis buku, bahan dan nama murid. Okey, nama murid. Okey, jika anda lihat di sini, okey, input kita adalah seperti ini. Ini 12 untuk buku cerita, 15 untuk buku latihan, 33 untuk buku jukan. Aru 10 untuk buku cerita, 12 untuk buku latihan dan 15 untuk buku rujukan. Dan seterusnya Li 15 buku cerita, 18 buku latihan
dan kosong untuk buku rujukan. Jadi kita dapat lihat corak di sini ialah kita sesuai menggunakan input dalam bentuk senarai. Okey, kalau anda lihat dalam contoh sebelum ini, iaitu aktiviti 4.8, di mana kita dah belajar dah dahulu secara tidak langsung, iaitu jenis kek. Okey, sama dengan bila ada simbol square bracket ini, maksudnya jenis kek itu adalah satu bentuk senarai. Okey, senarai jenis kek iaitu keju, mentega, pelangi, kopi. Okey, itu adalah contoh senarai. Harga kek sama dengan ada square bracket itu, dan itu menunjukkan senarai harga yang ada 40, 35, 30 merujuk kepada kek di atas ni. 40 untuk keju, 35 untuk mentega, 35 untuk pelangi, 30 untuk kopi. So itu adalah contoh senarai. Jadi kita akan buat senarai untuk soalan ini merujuk kepada 5 orang murid tersebut. Okey, kita mulakan dengan senarai untuk Aini. Okey, Aini sama dengan kita buatkan senarai di situ square bracket. Okey, 12, 15, 33. Dan kita ulang pula untuk Aru sama dengan square bracket 10, 12, 15. Okey, seterusnya kita ada Li. Okey, square bracket 15, 18, 0. So ini adalah senarai. So senarai untuk Aini, Aru dan Li. Iaitu 12 tu untuk apa? Kita tak nyatakan lagi. 12 tu untuk bacaan apa? Jadi kita kena nyatakan sebelum kita buat senarai untuk Aini ni, Aru dan Li, kita kena buat satu senarai lain, iaitu senarai jenis bahan bacaan. Okey, maka kita boleh letakkan, boleh ubah dia apa? Contohnya jenis buku ataupun jenis bahan. Jenis bahan ataupun jenis buku, contohnya di situ. Okey, jenis buku sama dengan, maka kita akan buatkan satu senarai lagi, iaitu dalam pembuka kata buku cerita, okey, koma, buku latihan. Jangan lupa pembuka dan penutup kata, koma, pembuka kata, buku rujukan. Okey, maka kita telah pun melaksanakan kita dah bina senarai jenis buku. Maka di sini kita akan dapat lihatlah Aini 12. 12 ni apa? 12 buku cerita. 15 buku latihan. 33 buku rujukan. So itu adalah contoh. Okey, contoh senarai yang kita bina berdasarkan masalah yang diberi. Okey, jadi untuk pemboleh ubah jenis buku ni, cikgu pemudahkan, cikgu letak buku sahaja. Kita lagi kalau lebih mudah, kita mudahkan supaya ayatnya tidak terlalu panjang. Okey, kemudian kita dah ada pemboleh ubah dan senarai yang ada, buku Aini, Aru dan Li. Kemudian selepas input, kita akan masuk proses seterusnya. Kita letakkan hashtag proses dan output. Proses. Okey, dan mungkin kita boleh letakkan output sekali. Kita lihat nanti. Okey. Dalam bahagian proses ini, anda perlu nyatakan apakah formula yang digunakan untuk mendapatkan, untuk menjawab soalan-soalan ataupun masalah-masalah kecil. Okay, masalah kecil kita yang pertama ialah bilangan buku yang dibeli secara keseluruhan. Jadi untuk dapatkan bilangan buku yang dibeli secara keseluruhan, maka kita perlu jumlahkan ke semua nombor-nombor ini. 12, 15, 33 kita jumlahkan semua, tambah 12 tambah 15 tambah 13. Jadi bagaimana kita nak melaksanakannya? Maka kita berikan satu nama pemboleh ubah untuk masalah kecil satu, iaitu contohnya yang paling sesuai ialah bilangan
ataupun jumlah buku keseluruhan. Jadi kita type jumlah underscore buku underscore keseluruhan. Okay, ini adalah nama pemboleh ubah tersebut. Okay, sama dengan kita nak jumlahkan semua yang ada pada senarai Aini, Aru dan Li. Jadi kita gunakan built-in function yang ada di dalam Python, iaitu sum. Okay, yang ni anda dah belajar, anda boleh lihat dalam latihan-latihan sebelum ni ada dia menggunakan sum. Okay, di mana sum sama dengan kita nak jumlahkan Aini punya. Okay, kita lihat dulu. Okay, flashback semula apa kita dah belajar sebelum ini berkaitan dengan senarai. Bagaimana nak menjumlahkan senarai. Ini adalah contoh 48 dahulu yang kita dah belajar. Okay, ini adalah contoh dia buat senarai. Murid 1, berapa markah dia. Okay, jumlah 1 sama dengan sum. Dia akan gunakan bracket murid 1. Dia akan jumlahkan semua markah yang ada didapat oleh murid 1. Okay, jadi maka di sini kita akan buatkan sum. Okay, bracket Aini. Maka dia akan jumlahkan semua jumlah buku yang ada pada Aini. Kemudian ditambahkan dengan sum dalam kurungan Aru. Okey, tambah lagi sum dalam kurungan Li. Okey, dalam kurungan Li. Okey. Sepatutnya kita akan dapat jawapan lah. Dan kita kena print dulu baru kita nampak apakah output dia. Print dalam kurungan print jumlah buku keseluruhan. Untuk ayat dia lebih cantik, jadi anda boleh gunakan ayat ni. Print jumlah buku yang dibeli secara keseluruhan ialah, okey, jarakkan. Okey. Kemudian bila kita nak gabungkan dia dengan pemboleh ubah jumlah buku keseluruhan ni, koma, dan kita masukkan nama pemboleh ubah tersebut, iaitu jumlah buku keseluruhan. Okey. Dan lebih cantik lagi, kita letakkan koma lagi, kita gabungkan dengan perkataan jumlah tadi, buah buku. Okey, begitu. Okey, jadi kita boleh run, kita lihat apa hasil dia. Okey, kita besarkan yang ni. Okey, di sini kita dah nampak dah. Itu cara membuat analisis pembelian buku oleh murid. Dia akan beritahu masalah besar, masalah kecil 1, 2 dan 3. Dan kemudian jumlah buku yang dibeli secara keseluruhan ialah 130 buah buku. Jadi betul lah, dia telah menjumlahkan ke semua buku yang dibeli oleh Aini, Aru dan Ali. Jadi kita telah pun menjawab soalan 1. Okey, nak bagi lebih cantik lagi, maka kita boleh letak kat sini. Pertama sekali dekat sini kita beritahu okey, print dalam kurungan masalah kecil 1. Begitu. Okey. Dan kita nak bagikan dia langkau satu baris, kita letakkan slash terbalik ni dan N. Begitu. Okey, kita run. Dia nampak lebih cantik. Okey, itu cara masalah kecil. Kemudian masalah kecil 1 sama ni, jumlah buku yang dibeli secara keseluruhan ialah 130 buah buku. Dia dah langkau satu baris, so nampak lebih tersusun output yang dihasilkan. Okey, anda boleh perbaiki ini ikut cita rasa anda supaya dia nampak lebih kemas, lebih cantik dan lebih mudah difahami. Okey, jadi untuk kita beritahu pengguna yang mengguna atau cara ini, yang boleh, yang sebagai developer, kita boleh letak kat sini, ini input 1 tadi kan, ini proses.
Okey, kita boleh letakkan hashtag sekali lagi untuk beritahu ini adalah untuk menjawab soalan yang pertama ataupun masalah kecil 1. Okey, masalah kecil 1. Okey, kemudian kita ada masalah kecil yang kedua, jadi kita letakkan hashtag untuk beritahu pengguna kita akan pergi kepada baris yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan masalah kecil yang seterusnya. Okey, di sini kita akan letakkan hashtag yang kedua, masalah kecil yang kedua. Okey, apa masalah kecil yang kedua? Bilangan buku yang dibeli mengikut jenis bahan ataupun jenis buku. Jadi, pertama sekali kita kena ada satu, kita dah ada senarai jenis buku di atas ni. Buku cerita, buku latihan, buku rujukan. Kita nak tahu kat sini, kita akan jumlahkan mengikut jenis buku. Dalam kes ini kita akan jumlahkan untuk buku cerita 12 tambah 10 tambah 15. Untuk buku cerita, buku latihan 15 tambah 12 tambah 18 dan seterusnya. Jadi, apa yang kita boleh buat? Kita akan sumkan, jumlahkan buku mengikut jenis buku. Okey. So, kita boleh letakkan, boleh ubah dekat sini. Jenis underscore buku, jenis buku cerita. Okey, jenis buku cerita sama dengan, okey, kita akan ambil semua nilai yang pertama di sini, 12, 10 dan 15. Okey, jadi untuk kita panggil nilai tersebut, item tersebut, maka kita letakkan dahulu nama dia, contohnya Aini. Okey, kita nak panggil nombor 12 ni, kita nak dapatkan nombor 12 ini, maka kita letakkan square bracket. Bracket yang lurus ya, dan kita masukkan nilai indeks dia. Kita dah belajar dahulu dalam indeks senarai. Nombor yang pertama tu, item pertama nilai indeks dia adalah 0. Item yang kedua indeks dia adalah 1 dan seterusnya 2 dan 3 dan seterusnya. Jadi ini 12 ni indeks dia adalah 0. Okey. Kemudian kita nak tambahkan dia dengan senarai aru bagi item yang pada indeks 0. Jadi aru 0. Dan begitu juga kita ulang pada li square bracket 0. Okey, maka dia akan berikan jumlah buku untuk cerita. Buku untuk buku cerita. Jadi anda perlu buat bagaimanakah untuk jenis buku latihan. Anda selesaikan sendiri. Cikgu tak akan berikan kat situ. Kemudian jenis buku rujukan. Okey, selesaikan di situ. Okey, maka kita telah pun membuatkan input untuk jenis-jenis buku. Buku cerita, buku latihan dan buku rujukan. Dan kita telah tambahkan dan dapat senarai dia. Dan jadi kita telah pun ada nilai, cuma kita nak printkan saja. Bagaimana kita nak printkan? Jadi kita print, kita nak paparkan, kita print. Okey. Tajuknya apa? Kita boleh copy yang ni, jumlah buku yang dibeli. Okay, kita boleh cuba copy yang ni. Cuma kita ubah sikit saja. Jumlah buku print, pembuka kata jumlah buku yang dibeli mengikut jenis bahan. Jenis bahan. Okey, letakkan begitu. Okey, kita lihat apakah hasil dia. Run. Ada index error. Kenapa? Cikgu tak isi lagi dekat sini. Okey, cikgu belum isi lagi di sini. Kalau cikgu clearkan yang ni dulu. Okey, cikgu run. Okey, dia akan keluar begini. Okey,
Masalah kecil 1, jumlah buku yang dibeli sekurang ialah 130 buku. Jumlah buku yang dibeli mengikut jenis bahan. Kemudian kita akan senaraikan buku cerita, buku rujukan, buku latihan di bawah ini. Dan berapakah nilai pembelian buku bagi setiap jenis bahan. Jadi di sini kita akan print. Bila kita print ni, kita nak bagi dia langkau baris, jadi kita letakkan /n. Bila print jumlah buku yang dibeli mengikut jenis bahan, jadi kita nak print buku cerita, tajuk buku, jenis buku yang pertama iaitu buku cerita. Jadi masukkan pembuka kata, jangan lupa kita nakkan item yang pertama dalam jenis buku iaitu buku cerita. Senarai dah ada senarai buku, jadi kita letakkan buku. Kita nak keluarkan nama buku cerita sendiri tu, maka kita akan letak square bracket, masukkan item kosong. Apa fungsi dia di sini? Jadi sini bukan print pembuka kata, kita abaikan dahulu buku kosong. Buku kosong, maksudnya sini kita akan panggil balik pada senarai buku ni item yang pertama iaitu buku cerita. Jadi buku kosong iaitu buku item pertama, buku cerita. Baru kita gabungkan. Bila kita nak gabungkan dengan mana-mana perkataan, letakkan koma dan kemudian pembuka kata. Kita letakkan jarak dot begitu. Kemudian kita nak gabungkan lagi dengan perkataan lain, koma. Berapakah jumlah buku cerita? Maka kita boleh ambil, gabungkan dengan jenis buku cerita ni. Ctrl C, letakkan di sini, paste. Dan lebih cantik lagi, kita gabungkan lagi dengan perkataan buah buku. Buah buku. Untuk lebih jelas lagi, cikgu akan tunjukkan apakah hasil output dia. Bila kita run dekat sini, cikgu besarkan yang ni, dia akan jadi begini. Jumlah buku yang dibeli mengikut jenis bahan, 2 titik bertindih ni. Buku cerita sama dengan 37 buah buku. Nampak? Dia dah kirakan 37 buah buku. Nanti anda akan printkan lagi di bawah ni. Buku rujukan, buku latihan berapa buah buku, buku rujukan berapa buah buku. Maka kita lah akan menjawab masalah kecil. Jadi semua dekat sini, kita tidak ada tajuk sini. Patutnya ada tajuk masalah kecil nombor 2. Jadi kita akan printkan. Printkan yang ni, masalah kecil di sini. Masalah kecil nombor 2. Masalah kecil nombor 2 yang kedua. Dan pastinya tadi kita hanya buat untuk buku cerita sahaja. Jadi anda perlu buat untuk buku yang pada item yang indeks yang pertama lah 1. Jenis buku cerita. Jadi ni anda tukarlah. Anda lengkapkan sendiri apa yang perlu dilengkapkan dekat sini.
Kenapa cikgu tinggalkan kosong? Supaya anda tahu apa yang anda type. Okey, so kita akan ada print buku kosong, print buku 1 dan print buku 2. Jadi 0, 1 dan 2 sahaja. Buku cerita, buku latihan dan buku rujukan. Indeks 0, indeks 1 dan indeks 2. Okey, maka itu telah pun menjawab masalah kecil yang kedua. Okey, masalah kecil yang kedua. Jadi untuk masalah kecil yang ketiga, sama juga. Anda boleh copy yang ni. Hashtag masalah kecil yang ketiga. Okey, masalah kecil yang ketiga. Okey, apakah masalah kecil yang ketiga? Maka iaitu untuk mendapatkan jumlah bacaan, jenis bahan bacaan yang paling disukai oleh murid. Jadi di sini cikgu tak akan bantu anda. Anda cuba buat sendiri. Jika anda boleh buat, cikgu akan beri anda TP3. Apa clue yang cikgu boleh bagi di sini ialah untuk mendapatkan nilai jumlah bacaan yang paling tinggi adalah jumlah bacaan yang paling tinggi merupakan bahan bacaan yang paling disukai oleh murid. Jadi kita menggunakan built-in function max. Kita gunakan max, maksimum lah. Singkatannya max untuk dapatkan nilai yang paling tinggi bagi sama ada buku cerita, buku latihan atau buku rujukan yang mana nilai jumlah pembacaan yang paling tinggi. Okey. Dan anda boleh rujuk semula dalam latihan kita sebelum ni ada ditunjukkan bagaimana menggunakan arahan max. Di sini. Episod berapa pun cikgu tak ingat. Iaitu untuk dapatkan max yang tertinggi dia akan maxkan jumlah. Kalau kat sini maxkan apa? Maxkan satu senarai. Okey, dan dalam senarai itu ada jumlah-jumlah buku mengikut jenis bahan bacaan. Kita dah ada tadi kan? Buku cerita berapa, buku latihan berapa, buku rujukan berapa. Jadi jadikan dia satu senarai. Jadikan dia satu senarai. Cikgu tak akan tunjuk, cikgu cakap je. Jadikan dia satu senarai seperti ini. Ini satu senarai ni. Okey, satu senarai seperti ini jumlah. Okey, ni adalah jumlah buku cerita, jumlah buku latihan, jumlah buku rujukan. Okey, kemudian daripada situ anda akan gunakan arahan built-in function max untuk senarai tadi. Okey, dan anda akan dapat nilai tertinggi dan kemudian anda buat dalam bentuk ayat, print jumlah buku yang paling mendapat bacaan paling tinggi ialah apa dia. Okey, sebelum cikgu terlupa, anda juga perlu menggunakan arahan jumlah dot index di sini. Okey, ada indeks. Jumlah ni adalah nama senarai. Jadi kalau anda buat senarai yang lain, nama senarai anda itu dot index tertinggi untuk dapatkan apakah indeks untuk markah indeks untuk jumlah bacaan tertinggi. So anda akan gunakan max, arahan max, anda akan gunakan arahan dot index dan anda akan gunakan arahan untuk dapatkan nama bacaan jenis bahan yang tertinggi. Anda mungkin dapat dia punya indeks, kedudukan dia, indeks dia, tetapi anda tak tahu apakah nama indeks item tersebut. Jadi anda perlu guna ketiga-tiga ni, 1, 2 dan 3. Bagaimana anda nak buat? Anda cuba fikirkan dahulu. Okey, akan semuanya cikgu nak beri kan? Okey, sekian, terima kasih.